Baik, sungguh pun banyak aktiviti ekonomi dan sosial dibenarkan beroperasi secara berfasa, namun beberapa aktiviti riadah seperti futsal dan bola sepak masih belum dibenarkan beroperasi. Dan perkara ini disuarakan oleh pengusaha padang komersial dan mereka bukan sahaja tidak mampu menjadi pendapatan, malah usaha untuk memastikan remaja belia dan untuk menjalani gaya hidup yang sihat juga melalui bersukan ini tidak dapat diteruskan. Dan untuk bercakap mengenai isu ini, kita bersama pengusaha padang komersial Khairul Nizam Bakri di talian Skype. Assalamualaikum, selamat pagi Khairul Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Khairul, mungkin dapat kongsikan sedikit mengenai bagaimana kepayahan dan bagaimana survival agaknya pusat riadah ini ketika PKP ini. Baik, selamat pagi Hafizal dan Hafizal. Terima kasih kerana sudi menjemput kami lah ke awal ni pagi. Jadi bagi kami di pihak pengusaha padang komersial, kita sudah tutup sejak daripada bulan Mac hari itulah, sejak daripada PKP diumumkan. Dan kemudian kerajaan mengumumkan beberapa jenis latihan ataupun non-contact sport dibenarkan. Namun begitu, permainan bola sepak secara sepenuhnya ataupun secara total masih belum lagi dibenarkan. Jadi kebanyakan padang-padang komersial ini masih lagi ditutup sehingga sekarang lah, and we are in July right now. So dah lebih kurang 4 bulan shutdown. Dan bagi kebanyakan pengusaha padang komersial yang memang itu saja punca pendapatan mereka, maksudnya mereka sudah tidak ada sumber pendapatan ataupun revenue sejak daripada bulan Mac lagi lah. Jadi menyebabkan situasi agak sukar bagi kami, dan sebenarnya bukan bagi kami saja, sebab industri bola sepak sosial dia juga melibatkan banyak lagi pemain-pemain yang lain. Contohnya orang yang buat jersey, fisioterapi, orang yang buat live telecast Facebook, pengulas. Dan mereka ini semua juga terkesan kerana acara bola sepak amatur tidak dapat dijalankan sepanjang tempoh PKP ini, dan kita masih lagi belum mendapat bayangan ataupun isyarat daripada kerajaan bilakah agaknya pembukaan semula itu berlaku, melainkan hanya ada satu saja petanda yang kita boleh lihat, iaitu bola sepak Liga Malaysia dijangka akan bermula pada September. Jadi mungkin kami juga melihat tarikh itulah setakat ini sebagai tarikh pembukaan, tapi that's still a long way to go, and sedikit sukar untuk kami survive sehingga ke tarikh itulah pada masa ini. Encik Khairul, kalau Encik Khairul tak keberatan, boleh Encik Khairul kongsikan jumlah kerugian sejak daripada bermula PKP pada 18 Mac lalu, setiap bulan berapa jumlah kerugian yang dihadapi oleh Encik Khairul sendiri? Ya, bagi kami di Rhino Arena kita ada dua padang, satu di Kuala Lumpur, boleh dikatakan hotspot jugalah sebab dia ada di Kampung Baru, hotspot COVID juga, dan satu lagi di Shah Alam. Jadi kami biasanya meraih revenue lebih kurang RM200,000 sebulan bagi kedua-dua padang tersebut. Jadi kalau dalam 4 bulan ni dah close to 800,000 jugalah, and then kalau kita stretch sehingga ke September, mungkin akan mencecah ataupun lebih daripada RM1 juta lah dari segi revenue keseluruhannya. Baik, kita nak bercakap dari segi mungkin ia dapat menjejaskan kehidupan seharian remaja-remaja belia yang mungkin sebelum ini mereka gemar untuk beriadah, bermain bola sepak, futsal dan sebagainya. Dan adakah ia memberi kesan kepada remaja ini susulan daripada 4 bulan, hampir 4 bulan yang tidak beroperasi ini, dan bagaimana pula dengan program pembangunan bola sepak akar umbi? Kita tahu apabila program pembangunan bola sepak akar umbi ini, mereka ini memulakan permainan ataupun mereka mula bermain bola sepak dan sebagainya di futsal, di padang dan sebagainya, dan bagaimana ia memberi kesan kepada program sebegini? Betul. Seperti kami di Renona, kita banyak bekerjasama dengan penganjur Liga Sosial lah, ataupun Liga Amatur, yang merupakan antara komponen terpenting dalam pembangunan bola sepak akar umbi, seperti KV League contohnya, Klang Valley League, salah sebuah liga sosial yang terbesar di Malaysia, dan juga beberapa akademi daripada sekolah dan sebagainya. Jadi kesemua pertandingan ataupun liga ataupun aktiviti akademi mereka ini memang terpaksa dihentikan. Dan pemerhatian kami sejak daripada Rhino Arena mula dibuka pada tahun lepas, memang boleh dikatakan 90% atau 90% daripada
pengunjung ataupun pemain bola sepak ni semuanya daripada generasi muda, pelajar universiti, mereka yang dah bekerja awal 20-an, awal 30-an, yang veteran pun ada. Dan aktiviti ini memang tidak dapat diteruskan lah. Dan kalau kita memantau komen mereka di sosial media, di laman web kami, di laman sosial kami juga, mereka juga bertanya jugalah kepada kami bila kita boleh main bola, bila agaknya semua ni boleh start. So right now we don't have any answer yet. Tapi kita harapkan semuanya kembali pulih supaya aktiviti ataupun gaya hidup sihat ini boleh diteruskan seperti biasa. Encik Karo, kalau saya ingin melihat kepada padang komersial itu sendiri, ada tak dari pihak Encik Karo sendiri ada berjumpa dengan pihak kerajaan untuk menyatakan mungkin ada pelan tersendiri yang dirangka oleh Encik Karo dan juga kawan-kawan untuk diberikan kepada kerajaan untuk melihat kepada supaya ia dilonggarkan, boleh dibenarkan beroperasi semula. Dan sekiranya kerajaan membenarkan operasi bermula kepada pengusaha padang komersial ini, adakah Encik Karo dan juga rakan-rakan bersedia untuk mengamalkan normal-normal baru yang akan kita adaptasi selepas ini pasca COVID-19 dan sebagainya? Kami sedang dalam proses untuk mengadakan pertemuan dengan Kementerian Belia dan Sukan. Detail atau butiran tu kita masih lagi usahakanlah, so mungkin saya tak boleh disclose lagi, tapi ada usaha ke arah itu. Dari segi SOP tidak ada masalah, sebab saya juga dah melihat beberapa sampel SOP yang bukan sahaja yang kami sediakan di Rhino Arena, tapi beberapa pemain lain dalam industri ini seperti Varsity Radia Arena di Bukit Jelutong. Mereka semua juga, seperti kami juga telah menyediakan SOP yang sebenarnya sudah wujud di negara lain yang sudah pun memulakan aktiviti bola sepak seperti yang kita tahu Liga Perdana Inggeris, Bundesliga misalnya, sudah pun memulakan liga bola sepak profesional mereka. Jadi SOP itu sudah lengkap. Contohnya memang seperti kami di Rhino Arena ada grandstand, tapi kami akan tutup grandstand. Penonton memang tidak dibenarkan datang, hanya ada player dari pasukan itu saja yang dibenarkan. Misalnya lah SOP hanya ada satu pintu masuk dan ada pengesanan suku dan sebagainya. Jadi SOP untuk memulakan aktiviti sukan ini sebenarnya memang tidak ada masalah, dan di peringkat antarabangsa sendiri pun sebenarnya hampir semua sukan sudah pun mempunyai SOP yang lengkap. Tinggal hanya kesediaan kita untuk memulakan ataupun menghidupkan semula industri sukan ini secara beransur-ansur. Dan kita faham keperluan untuk mengawal kerana COVID ini masih belum berakhir, malah semakin tersebar di peringkat antarabangsa. Cuma di pihak kami, di pihak pemilik padang ini ingin melihat sesuatu yang baik dilakukan untuk memulakan aktiviti sukan ini. Baik, Karo, kita nak melihat sekiranya pusat ataupun padang komersial ini dibenarkan beroperasi semula. Mungkin di pihak pengusaha sudah ada strategi-strategi yang sudah pun dirangka untuk mengembalikan kepercayaan orang ramai untuk datang kembali membuat ataupun melakukan aktiviti riadah di padang komersial ini. Apakah strategi yang akan dimainkan? Seperti kita tahu, seperti sektor pelancongan, apabila sudah dapat tahu mereka dibenarkan sudah boleh rentas negeri dan sebagainya, pelbagai promosi dibuat seperti harga runtuh dan sebagainya. Dan bagi padang komersial pula bagaimana? Apakah strategi dan juga promosi yang akan ditawarkan kepada pengunjung-pengunjung dan juga kepada mereka yang ingin datang membuat aktiviti riadah di sana? Ya, bagi rakan-rakan pengusaha padang ini, saya tak pastilah, mereka mungkin ada strategi mereka sendiri, tapi kami di Rhino Arena juga sudah bersedia dengan strategi kami. Bila kerajaan on je bagi lampu hijau, kita sudah ada kerangka promosi, dan yang paling penting sekali ialah kerjasama rapat kami dengan penganjur Liga Sosial lah, sebab mereka yang paling banyak guna padang ini. Jadi kita akan duduk bersama dan berbincang dengan penganjur Liga Sosial ini bagaimana untuk menarik semula pelanggan ke padang kami. Dan kami juga sebenarnya sejak daripada awal PKP lagi kami dah umumkan di laman sosial yang kami sentiasa disinfect ataupun membersihkan semua fasiliti di padang dan di fasiliti sukan kami. Jadi tidak ada masalah ataupun kerisauan di pihak pengguna untuk kembali dan menghidupkan semula aktiviti riadah dan gaya hidup sihat ini seperti biasa. Norma baru, tetapi semuanya sepatutnya berjalan dengan lancar. Dalam masa yang sama juga, kita sekiranya kebenaran itu diberi, kita juga bimbang SOP itu telah disediakan oleh
Cik Khairul, tetapi dalam masa yang sama juga kita bimbang sekiranya ada peserta yang tidak mematuhi SOP. Jadi apa pesanan daripada Cik Khairul kepada mereka sekiranya kerajaan membenarkan beroperasi semula padang futsal dan sebagainya? Apa nasihat Cik Khairul supaya bukan sahaja Cik Khairul akan dibenarkan beroperasi tetapi juga dibenarkan beroperasi dalam jangka masa yang lebih lama ke, yang tiada had masa tertentu, dan juga diharapkan tiada penarikan semula kembali untuk beroperasi dan sebagainya. Apa pesanan agaknya Cik Khairul kepada mereka di luar sana yang sudah lama nanti untuk bermain futsal dan sebagainya? Betul. Saya fikir dan saya yakin para pengguna, para peminat dan pecinta bola sepak ni seperti mereka yang lain juga, kita dah mengharungi tempoh PKP yang lama. Dah lama pun kita pakai facial mask dah dekat 4 bulan. So saya rasa komitmen dan rasa tanggungjawab semua pemain bola sepak atau peminat bola sepak amatur ni perlu ada, dan seperti mana mereka menjalankan aktiviti harian mereka di pejabat, di mall dan sebagainya, begitu jugalah tanggungjawab yang mereka perlu lakukan ketika datang ke padang untuk bermain bola sepak. So perlu patuhi SOP dan sebagainya, kerana I think it is a reality that so many people has already accepted yang kita berada dalam norma baru, and life will never be the same again after COVID-19. Jadi saya yakin dan percaya para peminat bola sepak di futsal ataupun di padang sintetik mampu dan boleh untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh para pemilik dan pengusaha padang komersial ini. Baik, kita pun tak banyak masa. Mungkin ada harapan, rayuan kepada kerajaan untuk mempercepatkan agar padang komersial ini dapat dibenarkan beroperasi dengan cepat. Yang kita tahu dari segi kepayahan untuk survive, dari segi zero punca pendapatan itu mungkin sedikit sebanyak menyumbang kepada rayuan untuk kerajaan mempercepatkan pengoperasian semula padang komersial ini. Itulah harapan kami sebagai pengusaha padang komersial untuk kerajaan mempertimbangkan usaha untuk mempercepatkan pembukaan semula padang, walaupun mungkin industri ini tidak sebesar industri lain dari segi sumbangan KDNK dan sebagainya, tetapi gaya hidup sihat dan aktiviti sukan, terutamanya bola sepak sebagai sukan nombor 1 Malaysia ini, saya harap sangat kerajaan dapat memberikan perhatian yang lebih dan memberi peluang kepada kami untuk membuka semula industri ini dengan SOP yang dibenarkan. Jika industri lain sudah boleh dibuka dengan SOP yang ketat dan terperinci, kenapa tidak industri kami juga diberi peluang yang sama. Okey, baiklah, kita doakan sama banyak-banyak sebab semalam 2 kes, insya-Allah lepas ni kemungkinan besar kita akan dalam kes-kes yang berkurangan juga selepas beberapa hari ini. Kita doakan sebegitulah. Dan terima kasih banyak kepada pengusaha padang komersial Khairul Nizam Bakri atas perkongsian beliau bersama rakan-rakan pengusaha padang komersial yang lain. Itulah realiti yang dihadapi oleh mereka ketika mana Perintah Kawalan Pergerakan itu dikuatkuasakan untuk mengekang COVID-19, dan selepas ini kita harapkan sekiranya padang komersial ini dibuka semula, dan kita sebagai rakyat Malaysia tanggungjawab itu mematuhi segala SOP arahan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga kerajaan. Ini adalah masa untuk kita jaga kita. Dan sekian daripada kami di program Awni Pagi segmen Realiti Rakyat hari ini. Saya Hafizan Zaman. Saya Hafizul Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.